Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Sekali lagi kita dapat bertemu pada minggu ini untuk menyambung pelajaran kita yang ke-10, iaitu hadis sumber hukum. InsyaAllah hari ini kita akan fokuskan kepada dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama adalah menjelaskan pengelasan hadis dari aspek percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. Yang keduanya, kita ingin mencapai standard pembelajaran iaitu menerangkan perbezaan antara hadis dengan Al-Quran. Marilah sama-sama kita melihat kembali maksud hadis dari segi istilah pada minggu yang lalu yang kita telah pelajari. Masih ingat? Mari kita cuba. Maksud hadis dari segi bahasa adalah kata-kata atau baharu. Dari segi istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada dari segi percakapan, perbuatan, pengakuan atau sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok kepada maksud hadis tadi, bukankah ada 4 perkara utama dalam tu? 4 perkara itulah yang kita nak tengok hari ini, iaitu pengelasan hadis dari segi percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. 4 kelas ini. Okey, pertama kita lihat kelas pengelasan yang dikatakan sebagai percakapan. Apakah yang dimaksudkan dengan percakapan? Percakapan adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita lihat pada buku teks pada muka surat 53 sebagai rujukan. Contoh percakapan Nabi yang kita boleh baca kat sini, yang diberikan contoh untuk mudah kita faham adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Bukankah Nabi kita bersabda, itu berkata, kata yang keluar daripada mulut Nabi dikelaskan sebagai hadis dalam bentuk percakapan. Itu yang pertama, kelas yang pertama. Okey, pengelasan hadis yang kedua adalah perbuatan. Apa itu perbuatan? Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah dikira sebagai hadis, dikira sebagai sunnah, dikira sebagai akhbar, nama-nama kepada hadis. Okey, perbuatan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Contoh dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air, iaitu membasuh ataupun menyucikan najis menggunakan air. Nabi buat. Inilah yang dikatakan pengelasan hadis dari segi perbuatan. Kita pindah kepada pengelasan hadis yang dinamakan sebagai pengakuan ataupun persetujuan. Okey. Apa dia? Diamnya Nabi terhadap sesuatu perbuatan. Nabi diam. Diamnya Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat. Sahabat Nabi buat, Nabi diam.
tanpa melarangnya. Kita tengok contoh yang dibagi pada kita di sini untuk mudah faham. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku sedang bermain anak patung bersama-sama rakanku. Nabi masuk ke rumah. Apabila Rasulullah masuk ke rumah, rakanku bersembunyi kerana takut mungkin bersembunyi sebab main anak patung. Nabi masuk, mereka bersembunyi. Nabi buat macam mana? Nabi keluarkan mereka dan Nabi biarkan mereka bermain kembali anak patung tadi. Nabi larang? Tak. Perbuatan sahabat-sahabat tadi, sahabat-sahabat kepada Aisyah, tidak dilarang oleh Rasulullah. Inilah yang dikatakan pengakuan. Okay, kita pindah kepada pengelasan hadis dari segi sifat. Apa itu hadis sifat? Perkhabaran atau penceritaan tentang sifat, kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah. Kita pernah dengarkan Nabi kulitnya putih, matanya hitam, rambutnya hitam, panjang, kadang pendek, berjanggut, senyumnya Nabi seindah purnama. Itu adalah sifat-sifat yang digambarkan tentang khabarnya sifat Nabi. Sifat Nabi pun dikira sebagai hadis. Mari kita tengok contoh yang lagi jelas ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis sunti yang berada di bilik. Nak ceritakan tentang sifat Nabi, seorang pemalu. Sifat Nabi ini dikira sebagai hadis sunnah. Jadi malu itu sebagai daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diharapkan pelajar semua, murid-murid semua dapat menguasai 4 pengelasan hadis ini. Dapat beza manakah hadis dari segi percakapan, manakah hadis dari segi sifat, manakah hadis yang membentuk pengakuan, ataupun manakah hadis yang membentuk perbuatan Nabi. Lepas ni kalau jumpa hadis, kita dah dapat kelaskan dia daripada 4 kelas ini. Harap semua dapat menguasainya. InsyaAllah, marilah kita sama-sama untuk mempelajarinya dan juga mengingatinya secara bersama, insyaAllah. Baik, kita pindah kepada standard pembelajaran yang keempat, iaitu membezakan antara Al-Quran dan hadis. Membezakan Al-Quran dan hadis. Persoalan saya yang pertama untuk kita berfikir, kita pegang Al-Quran, adakah perlu kita berwudu? Ya, tidak. Ya, kita wajib berwudu untuk memegang mushaf Al-Quran. Namun, sekiranya kita nak pegang hadis, adakah kita perlu berwudu seperti mana memegang mushaf Al-Quran? Persoalan untuk anda. Jawab. Bagaimana? Adakah kita perlu berwudu ataupun tidak? Jawapannya tidak. Inilah salah satu perbezaan antara hadis dengan Al-Quran. Namun begitu, dekat pada perbezaan ini sebenarnya kita nak lihat 3 perbezaan. Okey. Iaitu perbezaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Rupanya hadis ni dipecahkan pula dari segi 2 bentuk. Hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang kita pelajari sebelum ini iaitu hadis nabawi. Hadis qudsi ini taraf dia adalah lebih tinggi sedikit daripada hadis nabawi dan rendah sedikit daripada Al-Quran Karim.
Mari kita tengok sama-sama pada muka surat 54. Boleh kita sama-sama lihat. Okey. Perbezaan antara hadis Qudsi dengan hadis Nabawi dan juga Al-Quranul Karim. Apakah beza dia? Mari kita lihat. Al-Quran, okey, yang kedua di sini boleh lihat. Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Dari segi maksud, Al-Quran bermaksud makna dan lafaz daripada Allah. Makna dan lafaz daripada Allah. Hadis Qudsi pula makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. Hadis Nabawi pula makna dan lafaz daripada Rasulullah. Ada perbezaan sebenarnya ketiga-tiga jenis tersebut. Al-Quran, hadis Qudsi, hadis Nabawi. Baik, kita lihat perbezaan yang kedua dari segi bentuk ganjaran pahala. Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Alif, lam, mim. Dibaca huruf alif itu, lam itu, mim itu diberi ganjaran. Okay. Dan hadis Qudsi dan hadis Nabawi pula dia berkongsi ganjaran pahala dalam bentuk yang sama, iaitu mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Kalau baca, sekadar baca hadis Qudsi ataupun hadis Nabawi, kita tak dapat apa. Yang kita nak dapatnya dengan cara macam mana kita kena pelajari dan amal dia. Itu dari segi ganjaran pahala. Perbezaan dalam bentuk yang ketiga itu martabat, kedudukan. Kedudukan Al-Quran adalah sahih, sungguh-sungguh benar, tanpa keraguan. Bukankah kita dah pelajari tajuk yang pertama hari itu? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tak ada syak wa sangka, walau sedikit. Sahih tanpa keraguan. Manakala martabat untuk hadis Qudsi dan hadis Nabawi terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. 4 taraf ini. Taraf sahih iaitu taraf yang paling tinggi, sahih betul, hasan baik, dhaif lemah, dan maudhu' yang tertolak, yang hadis palsu, maudhu'. Baik, perbezaan yang keempat kita lihat dari segi keperluan berwuduk, yang saya sebut awal tadi. Bagi Al-Quran, wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Nak pegang Al-Quran, nak bawa dia, kita wajib berwuduk. Ada pengecualian lah. Kecuali kita jumpa ayat Al-Quran di tepi jalan, jatuh, kita tak ada wuduk, itu boleh, dibolehkan kerana untuk menyelamatkannya daripada kemudaratan terhadap ayat Al-Quran tadi. Takut makin bergerak jauh, makin dipijak dan sebagainya, maka kita wajib untuk ambil waktu itu tanpa wuduk pun tak apa. Yang disebut di sini adalah perlu berwuduk, wajib berwuduk bila? Apabila kita nak pegang dalam keadaan yang kita Al-Quran dalam keadaan yang biasa macam sekarang, nak belajar, perlu berwuduk. Manakala hadis Qudsi ataupun hadis Nabawi tidak wajib berwuduk apabila memegang atau membawanya. Tak wajib. Okay. Persoalan saya, nak baca Al-Quran kena ada wuduk? Tak. Nak baca Al-Quran, nak baca hadis, kedua-duanya tidak perlu berwuduk. Yang kita
persoal di sini adalah untuk memegang dia. Al-Quran perlu berwuduk, hadis tak perlu berwuduk. Tak kiralah hadis itu hadis kursi ataupun hadis nabawi. Okey, baik, kita lihat contoh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahum. Yang bermaksud orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ini contoh ayat Al-Quran. Contoh hadis Qudsi, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, cuma dilafazkan oleh Rasulullah, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap amalan Bani Adam itu baginya kecuali puasa, kerana puasa itu untukku. Ini Allah kata, puasa tu untuk Allah SWT. Dan contoh hadis Nabawi yang banyak yang sebelum ni kita pelajari, itu hadis Nabawi lah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ad-dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Okay. Inilah perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. Jadi hari ini kita telah pelajari dua perkara, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pengelasan hadis yang ada 4 kelasnya. Yang keduanya kita pelajari adalah perbezaan antara Al-Quran dengan hadis. Dan kita dapat lagi ilmu hadis ada 2 jenis, iaitu hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Perbezaan Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi ini perlu dikuasai untuk kita pastikan bahawa kita tidak tertukar manakah Al-Quran, manakah hadis. Nak pegang dia macam mana, nak kena ambil wuduk ataupun tidak, itu kita kena fahami dengan jelas. Saya harap kamu dapat ulang balik, dengar apa penjelasan yang tadi, dan ingat, dan jangan lupa pelajaran kita sebelum ini. Saya harap anda semua dapat faedah daripada pembelajaran kita kali ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.